Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Terlebih dahulu mohon maaf di atas kesilapan tentang video head to head menentang Melaka yang pada awalnya jatuh pada 3 hari bulan, tapi ini telah ditunda lah pada 14 kalau aku tidak silap. Jadi terpaksa aku tarik balik video tu, dan terima kasih kepada yang memberi komen untuk bagi aku alert lah pasal benda tu. So thanks again, dan aku mohon maaf sekali lagi atas kesilapan yang aku lakukan untuk video tersebut. Jadi ini kita akan buat perbincangan dan juga update terkini mengenai Sabah FC secara freestyle saja. Di mana aku mulakan dulu dengan perletakan jawatan. Kita punya CEO Datuk Syahelmi Yahya sudah tidak bersama Sabah FC, dan begitu juga yang berbahagia Datuk Victor Ationg. Ini baru 4 bulan diumumkan bersama Sabah FC. Lepas kira baru saya diumumkan bersama Sabah FC lah. Lepas tu 4 bulan kemudian thank you jadi dah. Banyak benda yang kita tak sangka-sangka akan berlaku. Dan of course seterusnya adalah pemergian Daniel Ting ke klub. Ianya menjadi realiti sudahlah, aku katakan begitu, untuk Daniel Ting, di mana beliau akan menamatkan khidmat bersama pasukan. Maksudnya pasukan Sabah FC di pertengahan musim di atas persetujuan bersama. 76 penampilan, 10 gol dan 7 assist. Sebenarnya aku tekan pada video sebelum ni, ramai yang heran macam kenapa Daniel Ting tidak bersama Sabah FC. Bukankah dia masih mempunyai kontrak bersama Sabah FC? Tapi pada realitinya kontrak tersebut adalah milik JLT, kerana Daniel Ting adalah digunakan secara loan saja oleh Sabah FC daripada JDT. So ini melibatkan 4 pihak lah. Of course Daniel Ting sendiri, Sabah FC, JDT, dan juga klub yang beraksi di Liga Tahrir Ratchaburi FC tersebut. Membuatkan kenapa benda ni possible berlaku. Dan satu lagi yang paling penting adalah di atas persetujuan bersama. So seperti mana yang telah berlaku pada Jilton, berlaku kepada siapa sudah penyerang Roman Mercado, itulah yang terjadi juga di atas kontrak Sabah FC bersama Daniel Ting ni. So that's why kenapa benda tu sekali lagi possible berlaku. So tidak ada perpindahan secara maksudnya secara tidak ada immediate perpindahan yang berlaku lah, kerana untuk menghormati kontrak beliau bersama Sabah FC pun masih juga dilakukan di sini. Cuma tidak pasti sama ada perlawanan akan datang Daniel Ting akan terus beraksi bersama Sabah FC, kerana tidak dinyatakan, cuma dinyatakan sekali lagi pertengahan musim. So pertengahan musim tu di perlawanan yang di mana untuk perlawanan terakhir Daniel Ting bersama Sabah FC. So aku mengharapkan ada perlawanan terakhir Daniel Ting bersama Sabah FC yang boleh ditonton secara rasmi, dan farewell untuk beliau. Di situ kita mengharapkan di sinilah. So ada yang bertanya mengenai siapakah yang bakal mengisi kursi yang tinggalkan oleh Datuk Syahelmi Yahya ni. So seperti mana kalau kita follow Sabah FC punya CEO, perlentikan CEO Sabah FC ni, ianya akan jatuh kepada siapa yang memegang jawatan Menteri Jabatan Kerja Raya. Itu kalau kamu follow baliklah siapa-siapa yang memegang jawatan Menteri Jabatan Kerja Raya, itulah yang automatiknya akan memegang jawatan selaku CEO. Tapi adakah perubahan akan berlaku untuk kali ini? Itu kita akan sama-sama saksikanlah. So Datuk Syahelmi, kalau kita tengok pencapaian beliau bersama Sabah FC ni adalah membawa Sabah FC ke final Piala FA. Itu. Tapi kalau yang terbesar contribution dia untuk kebangkitan Sabah FC ni, of course Allahyarham Bung Mokhtar lah. Beliau adalah antara individu yang membenarkan dan juga terlibat dalam revolusi Sabah FC yang telah dilakukan oleh Ong Kim Swee sendiri. So masing-masing ada dia punya bilang orang ada dia punya contribution dia lah untuk Sabah FC. So aku mengharapkan siapa-siapa yang bakal menggalas pemerintahan tersebut ada dia punya visi untuk memajukan Sabah FC, dan ada KPI dia lah untuk di mana Sabah FC ni akan berada. Tapi buat masa ni apa yang pastinya
macam KPI tersebut kita tidak berapa nampak lah kerana pemergian beberapa bukan boleh dikatakan gitu ya, pemergian nama-nama besar yang berada dalam Sabah FC dah. So sama ada cerah ataupun tidak itu bakal kita nantikan, tapi nampak gayanya sekarang macam tidak begitu memberangsangkan, itu yang boleh aku katakan. Tapi again, benda tu is remain to be seen lah. So aku ingin bercerita juga mengenai Stuart Wilkin, masih lagi dikaitkan bersama akan di dalam Radar Selangor, tapi Sabah FC belum lagi mengeluarkan sebarang statement mengenai status Stu sekarang ni. Cuma apa yang menariknya di sini adalah kemungkinan besar Selangor akan membawa masuk Kim Panggon ke dalam head coach Selangor. Tapi cuma Kim Panggon ada dia punya syarat-syarat sendirilah, di mana dia ingin membawa masuk juga dia punya skuad kejurulatihan dia sekiranya Selangor betul-betul ingin mendapatkan hikmat beliau. So aku membuat andaian di sini kalau betul Kim Panggon kalau betul Selangor berjaya menarik minat Kim Panggon untuk bersama mereka, aku yakin sudah pasti Kim Panggon akan cuba membawa masuk nama-nama yang familiar dalam skuad beliau untuk mengharungi musim tersebut lah, sama ada sakibaki musim ni atau musim yang akan datang. So siapakah nama-nama tersebut tu? Of course yang pernah beraksi dengan beliau bersama Harimau Melaya. So siapakah pemain yang kita miliki pernah beraksi dengan Harimau Melaya? Siapa lagi kalau bukan pemain harapan beliau selalulah yang sering kali turunkan, iaitu Stuart Wilkin. So nama-nama lain tu kita nak pastilah sama ada di dalam radar Kim Panggon sendiri. Cuma kita ingin membincangkan mengenai rumours yang terkini lah, rumours terkuat tu, iaitu Stu akan ke Selangor. So itu pun remain to be seen. Tapi aku boleh katakan sekali lagi, sekira semuanya tu berlaku, aku boleh katakan ianya angin yang akan bertiup kencang begitu kuatlah sehingga meniup Stu kembali ke tanah Semenanjung. Itu yang aku boleh anggarkan di sinilah. So guys, itu adalah update terkini untuk Sabah FC. Sekali lagi, schedule game untuk menentang Melaka 3 hari bulan tapi telah ditunda kepada 14 hari bulan 2026 pada jam 8.15 malam. Pemergian beberapa nama management di dalam Sabah FC dan seterusnya pemergian Daniel Ting ke Liga Thailand. So bagaimana pendapat anda guys tentang benda-benda ni? Adakah anda merasakan ini adalah kabar buruk untuk Sabah FC ataupun satu lagi revolusi yang bakal dilakukan seperti mana sekali katakan apa yang telah dilakukan sewaktu Allahyarham Bung Mokhtar bersama Sabah FC bakal berlaku, dan sekarang ni adalah pembuangan pemain-pemain yang boleh dikatakan tidak berada di dalam perancangan mereka. So mungkin diorang akan membawa masuk nama yang lebih besar, who knows. Tapi boleh dikatakan juga mungkin ini adalah satu proses untuk mengembalikan bajet Sabah FC bagi kelangsungan kelab Sabah FC. Inilah letakkan pada pandangan di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.